Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Pertama-tamanya saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak penganjur kerana pada masa ini saya diberikan peluang untuk bersama-sama dengan anda semua bagi membicarakan tajuk yang sangat penting, iaitulah berkaitan dengan akhlak kepada keluarga. Apabila kita bercakap tentang tajuk ini, kita perlu memahami terlebih dahulu bagaimana Islam sangat memberikan penekanan terhadap aspek kekeluargaan ini. Ini kerana keluarga adalah nukleus ataupun kita boleh sebut sebagai suatu institusi yang boleh sama ada membawa kepada kebaikan ataupun kepada keburukan dalam membina masyarakat yang berlandaskan kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa taala. Keluarga adalah suatu institusi yang sangat diambil berat di dalam Islam. Sebagaimana yang kita lihat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah ahlikum, keluarga kamu, jagalah diri-diri kamu dan keluarga kamu daripada neraka. Allah mengingatkan kepada kita tentang perkara ini kerana menjadi tanggungjawab kita untuk memastikan keluarga kita berada di atas jalan kebenaran, berada di atas jalan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, mengikuti apa yang ditunjukkan oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Justru itu kita lihat bagaimana Islam ini sangat menitik beratkan tentang kekeluargaan. Bahkan kita lihat dalam sirah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dalam dakwah baginda, antara sasaran awal dakwah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ialah kaum keluarga terdekat baginda sendiri. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpulkan kaum keluarga baginda, mengajak mereka kepada Islam, mengajak mereka kepada agama Allah, agama yang membawa kebahagiaan di dunia dan juga di hari akhirat. Maka kerana itu kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat menyayangi keluarga baginda dan baginda tidak mahu kaum keluarga baginda berada di atas jalan kesesatan, jalan yang membawa kepada neraka Allah Azza wa Jalla. Jadi institusi kekeluargaan ini sangat penting untuk kita lihat, sangat penting untuk kita pastikan ia berlandaskan kepada ajaran agama Allah
Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kalau kita lihat bagaimana masalah yang berlaku dalam masyarakat kita, jika kita teliti dan kita kaji, maka kita akan dapati puncanya adalah bermula daripada rumah, ataupun dengan secara jelasnya bermula daripada masalah kekeluargaan. Masalah di antara suami dan isteri, masalah antara ayah dengan anak, antara ibu dengan anak, masalah antara adik-beradik, yang mana masalah-masalah ini ia menyebabkan makin membesar dan akhirnya ia merosakkan masyarakat. Bayangkan kalau setiap keluarga itu rosak, bayangkan kalau setiap keluarga itu mempunyai masalah, maka masyarakat yang terdiri daripada keluarga-keluarga ini akan juga rosak. Justru itulah kita melihat bagaimana Islam sangat mementingkan untuk kita membina keluarga yang berlandaskan kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Mementingkan kepada tarbiyah dan pembentukan keluarga yang berlandaskan ajaran Allah, ajaran Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita hendak bercakap tentang perkara ini, iaitu berkait dengan akhlak kekeluargaan, maka kita kena melihat di peringkat awal lagi bagaimana untuk membentuk keluarga yang baik, membentuk keluarga yang berdasarkan kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kerana kebanyakan daripada kita apabila berbicara tentang isu kekeluargaan ini, maka kita tidak boleh lari daripada membincangkan tentang pemilihan suami ataupun pemilihan isteri. Khususnya bagi orang lelaki, bagaimana dalam hendak membina institusi kekeluargaan ini, aspek apakah yang perlu dititik beratkan dalam pemilihan isteri tersebut. Ini kerana kita lihat bagaimana adanya sesetengah daripada lelaki yang lebih menitik beratkan tentang aspek kebendaan, lebih menitik beratkan tentang aspek keduniaan dalam memilih keluarga, memilih isteri bagi membentuk keluarganya. Ada yang memilih kerana kecantikan, ada yang memilih kerana hartanya, ada yang memilih kerana keturunannya, dan lain-lain lagi. Kita bukanlah hendak menghalang seseorang apabila hendak memilih isteri. Bukanlah kita larang untuk dia memilih wanita yang ada harta, wanita yang ada kecantikan, wanita yang ada kedudukan, pengaruh dan sebagainya. Tetapi biarlah pemilihan semua perkara itu berlandaskan kepada ajaran agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kata lain, dia meletakkan agama terlebih dahulu. Walaupun mungkin dia juga inginkan kepada isteri yang cantik, dia inginkan kepada wanita yang ada harta, tetapi biarlah dia meletakkan agama itu sebagai neraca utama pemilihan. Ini kerana kalau sekiranya dia memilih seseorang wanita yang ingin dikahwininya itu, yang akan dibentuk keluarga daripada perkahwinan tersebut,
dipilihnya kerana harta, dipilihnya kerana kerana kecantikannya, kerana pengaruh dunia dan sebagainya, maka semua perkara itu akan hilang. Kecantikan sebagai contoh, jauh mana sangatlah kecantikan ini boleh kekal. Mungkin bila dah sampai usia tertentu, kecantikan itu akan hilang. Begitu juga harta. Harta mungkin dia memiliki harta yang banyak, tetapi belum tentu hartanya itu akan kekal. Boleh Allah Ta'ala tarik harta tersebut bila-bila masa sahaja. Begitulah juga dengan perkara-perkara lain. Tapi kalau sekiranya dipilih berdasarkan kepada agama, maka agama itu akan kekal. Tidak salah untuk dia memilih wanita berdasarkan kepada harta, tetapi wanita yang berharta dan beragama. Tidak salah untuk dia memilih wanita yang ada kecantikan, tetapi mestilah wanita yang cantik dan beragama. Begitulah juga wanita yang ingin mencari suami. Hendak mencari suami tak salah. Suami yang mempunyai harta, handsome dan seumpamanya. Tapi biarlah yang utama diletakkan adalah agama. Maka dalam hal ini kita perlu sedar dan faham bahawa maksud agama itu bukanlah semestinya dia kena seorang yang, kalau kita boleh sebut, mesti dia seorang yang ustaz sebagai contoh, ataupun yang mengaji dalam bidang pengajian Islam sebagai contoh. Tidak semestinya demikian. Agama di sini dengan maksud dia mempunyai pengetahuan paling kurang asas-asas agama. Dia mengetahui paling kurang asas-asas fardu ain. Dia mengetahui tanggungjawab dia sebagai suami ataupun sebagai isteri berlandaskan kepada ajaran agama Allah. Dia tahu tanggungjawab yang perlu dia laksanakan sebagaimana yang dituntut oleh agama. Mungkin dia bukan dalam bidang pengajian Islam. Dia belajar bukan dalam bidang pengajian Islam. Dia mungkin dalam bidang engineering, dalam bidang sains dan seumpamanya. Tetapi dari sudut akhlaknya, dari sudut kebertanggungjawabannya, sangat jelas sebagaimana yang diajar dalam agama. Maka lelaki ataupun perempuan-perempuan macam inilah yang sepatutnya menjadi pilihan utama. Agar apabila institusi kekeluargaan yang dibina nanti menjadi suatu institusi yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah akhlak yang pertama dalam kekeluargaan, mestilah ia berlandaskan kepada ajaran agama Allah. Ia merupakan seorang yang memahami agama dan beramal dengan agama. Seterusnya, apabila kita bercakap tentang akhlak kekeluargaan ini juga ialah mestilah suami ataupun isteri memahami antara satu sama lain. Ini salah satu akhlak yang penting juga. Sebab banyak kalau kita perhatikan antara sebab-sebab keruntuhan institusi kekeluargaan ini ialah apabila tidak adanya persefahaman di antara suami dan isteri. Kita dapati bagaimana kalau si suami sebagai contoh, dia ingin supaya isterinya mengikut kehendaknya
walaupun si isteri ni tak suka perkara tersebut. Contohnya lah kita bawa dari sudut aspek pemakaian. Isteri tak suka pakai baju warna merah sebagai contoh. Dia lebih suka pakai baju warna biru ataupun hijau. Tapi suami dia suka warna merah. Lalu dia paksa isteri dia pakai baju warna merah, walaupun isteri dia tak suka. Jadi ini masalah tidak memahami isteri yang tak suka pakai baju warna merah tadi. Contoh lain, suami tak suka minum susu sebagai contoh. Isteri setiap pagi sediakan susu untuk suami minum. Sedangkan suami tak suka, tapi sediakan juga. Ini masalah. Masalahnya di sini ialah masalah memahami antara satu sama lain. Maka sepenting dalam akhlak kita, akhlak kekeluargaan ini perlu ada faham memahami antara satu sama lain. Bila kita tahu dan kita faham tentang pasangan kita ini, apa yang dia suka, apa yang dia tidak suka, maka kita sedaya upaya cuba untuk memenuhi perkara yang disukainya dan menjauhkan perkara yang dia tidak sukai. Ini penting dalam menjamin keharmonian keluarga dengan kita berakhlak dengan akhlak yang dianjurkan dalam agama kita, iaitu mestilah faham memahami, tafahum, faham memahami antara satu sama lain. Seterusnya, antara akhlak kekeluargaan juga ialah penting bagi pasangan suami isteri ini menghargai antara satu sama lain. Contohnya, kalau sekiranya si suami ini, dia ni adalah seorang ustaz yang banyak berceramah sebagai contoh. Dia banyak berdakwah menyampaikan agama. Bila dia banyak berdakwah dan menyampaikan agama, dia perlukan banyak masa untuk membaca. Dia perlukan banyak masa untuk bersama dengan masyarakat. Maka dalam hal ini, si isteri mestilah menghargai suaminya tadi. Dia tahu suaminya ini adalah seorang yang perlu untuk terlibat dengan masyarakat, maka dia akan menghargai suaminya tersebut, tidak mengganggu suaminya tadi dalam melaksanakan tanggungjawab dia. Dia menghargai dengan sedaya upaya, dengan menyokong apa yang dilakukan oleh si suaminya tersebut. Begitulah juga dengan suami apabila berdepan dengan isterinya. Isterinya mungkin kalau dia bekerja sebagai contoh, suami perlu tahu bagaimana nak menghargai isterinya yang bekerja. Dia yang benarkan isterinya bekerja, maka dia mestilah juga mestilah menghargai isterinya yang bekerja tadi. Menghargai dengan cara memberikan ruang yang secukupnya, membantu dan menolong isterinya yang bekerja tadi dalam menguruskan rumah tangga sebagai contoh. Membantu dan menolong isterinya dalam melaksanakan tanggungjawab dan tugasnya. Ini adalah sikap yang perlu ada, yang menjadi akhlak dalam kekeluargaan, menghargai antara satu sama lain. Di antara akhlak
kekeluargaan juga ialah penting untuk pasangan masing-masing tidak terlalu banyak mencampuri urusan pasangan masing-masing. Ini penting juga, ini perlu juga dipahami dengan baik. Sebagai contoh, kebiasaannya yang memasak ialah si isteri. Maka apabila isteri memasak, suami jangan terlalu banyak sangat masuk campur dalam urusan memasak isteri tadi. Contohnya, bila isteri memasak gulai ikan, maka si suami yang banyak bagi dia yang banyak bagi panduan, kamu awak kena letak air banyak ni, awak kena letak ikan sekian-sekian macam ni caranya, garamnya banyak macam ni, nak letak pakai rempah apa. Suami yang ajar. Bukan tak boleh ajar, tapi jangan sampai tahap seolah-olah macam isteri ni tak tahu apa, tak erti nak buat kerja dia. Ini masalah. Bila suami terlalu banyak masuk campur dalam urusan isterinya. Dalam bab memasak tadi, contohnya, dia masuk campur terlalu banyak. Sehingga si isteri kadang-kadang rasa macam dia ni tak tahu apa. Maka ini boleh merosakkan rumah tangga. Ini boleh merosakkan kekeluargaan, khususnya di antara suami dan isteri. Begitu juga di antara isteri dengan suami dia. Dia kena jangan terlalu banyak campur sangat urusan suaminya tersebut. Contoh urusan kerja suami. Kadang-kadang suami ni dia tak suka cerita masalah tempat kerjanya kepada isteri. Dia tak suka bawa balik masalah di tempat kerjanya ke rumah. Maka dalam hal ni jangan pula isteri cuba korek apa masalah di tempat kerja. Cuba nak ambil tahu sedangkan suami tak suka. Jadi ini menyebabkan tidak berlakunya keharmonian dalam keluarga tersebut. Dia mesti masing-masing jangan masuk campur dalam urusan yang lain terlalu banyak sangat. Terlalu banyak sehingga menimbulkan ketidakselesaan. Seterusnya, antara akhlak kekeluargaan ini juga adalah dalam bab keuangan. Dalam bab keuangan, kebiasaannya yang mencari rezeki bekerja ini adalah suami. Maka isteri mestilah meraihkan aspek keuangan suami tadi. Dia mesti melihat dan menghargai ataupun mengambil kira tentang keuangan suami dia. Contohnya, si isteri perlu jaga keinginan dan kehendak dia. Kalau ikut keinginan dan kehendak, macam-macam yang diingini. Tapi kena tengok juga jauh mana si suami ini dari aspek keuangan mampu ataupun tidak. Perkara ini penting. Kadang-kadang si isteri tengok jiran sebelah beli sofa baru, maka dia pun bagi tahu kat suami dia nak beli sofa baru juga. Sedangkan suami dia tu tak adalah dari aspek keuangan ni banyak sangat duitnya. Kadang-kadang bila bersembang dengan kawan-kawan lain beli emas, beli itu, beli ini perhiasan, dia pun cerita kepada suami dia. Kadang-kadang cerita tu bukan cerita terus minta, kadang-kadang cerita sebut je. Kawan dia ni ada emas sekian-sekian banyak, beli baru tukar gelang, baru tukar rantai. Tak beritahu pun
tak cerita pun ataupun tak kata pun nak, tapi suami ni faham-fahamlah bila cerita ni, mestilah mahu nakkan perkara tersebut kan. Dipahamilah isteri dia nak perkara tersebut. Jadi sebab itu dalam hal ni bukan tak boleh nak minta, tapi pastikan dilihat dan diambil kira tentang kemampuan keuangan suami tadi. Kalau suami tu bergaji besar tak ada masalah. Tapi kalau bergaji taklah besar mana, maka janganlah diminta perkara-perkara yang menyukarkan suami. Suami pun kadang-kadang nak tolak pun tak sampai hati. Maka menyebabkan kadang-kadang terpaksa meminjam, bekerja lebih masa, semata-mata nak memenuhi kehendak isteri sebagai contoh. Jadi sebab dalam akhlak kekeluargaan ini, seorang isteri dia perlu mengambil kira kemampuan keuangan suaminya. Dia mesti mengambil kira, dia mesti tengok. Jangan bila dah tahu suami dia tak mampu, maka dia tarik muka masam sebagai contoh. Bila suami kata dia tak mampu nak memberikan apa yang diingini, jangan sampai kita marah suami pula, isteri marah kepada suami pula. Kata duit gaji guna untuk apa banyak. Padahal duit itu dah digunakan untuk bayar rumah, bayar kereta, untuk beli barang dapur. Dah tak banyak dah pun. Cuma suami ni tak cerita je ke mana duit itu dia belanjakan. Kalau suami kata tak ada duit itu, kenalah percaya dan yakin apa yang diberitahu. Jadi dalam hal ni, akhlak kekeluargaan yang penting juga untuk diambil kira ialah, ataupun perlu diberi penekanan, ialah mengambil kira tentang aspek keuangan suami tadi. Seterusnya, antara akhlak kekeluargaan juga ialah perlunya husnuzan di antara suami dan isteri. Suami mesti husnuzan, bersangka baik kepada isterinya. Begitu juga isteri mestilah bersangka baik terhadap suaminya. Contohnya, kalau tiba-tiba suami dapati duit dalam dompet ni berkurangan, rasa baru ni dia bawa keluar, dia telah keluarkan daripada bank sebanyak 500. Dia belanja tu belanja ni, rasa-rasa ada lagi baki dalam 200. Tengok-tengok tinggal 100 je. Contohnya, kalau suami ni dia tak bersangka baik kepada isterinya, maka dia akan tuduh isteri dia ambil duit. Ini suatu perkara yang tidak elok dalam aspek kekeluargaan. Kena bersangka baik, menaruhkan keyakinan kepada isteri dia, percaya kepada isteri dia. Ini penting. Sebab atas dasar kepercayaan inilah maka aspek kekeluargaan ini dapat berjalan dengan harmoni antara hubungan antara suami dan isteri. Begitu juga si isteri perlu bersangka baik terhadap suaminya. Contoh, bila suami balik lewat kerana banyak kerja di pejabat, maka tak bolehlah pula dia bersangka buruk kepada suaminya dengan mengatakan suami ni lebih pentingkan orang lain ke, sebagai contoh, lebih pentingkan kerja ke, sedangkan dia tak boleh nak balik awal, ada sebab yang sangat penting nak diselesaikan. Bila suami pakai cantik sikit, pakai kemas sikit, maka ditimbulkan prasangka buruk bahawa suami ni nak cari isteri lain lah, contohkan. Maka ini yang kadang-kadang bila ada prasangka buruk ini,
tidak ada saling mempercayai di antara satu sama lain, inilah yang akan membawa bibit-bibit keruntuhan institusi kekeluargaan, yang kadang-kadang membawa kepada perbalahan di antara suami dan isteri. Maka penting, saya tekankan sekali lagi, dalam aspek akhlak kekeluargaan ini, suami perlu mempercayai isterinya dan isteri juga perlu memberikan kepercayaan kepada suaminya. Di samping itu, di samping akhlak-akhlak yang telah kita terangkan tadi, antara akhlak kekeluargaan juga ialah dari aspek akhlak peribadi. Peribadi suami dan juga peribadi isteri. Seorang suami, dia mestilah mempunyai akhlak yang baik, menjadi contoh dan tauladan kepada isteri. Contohnya dari aspek percakapan, dia jaga tutur katanya, tidak menggunakan perkataan-perkataan yang mengguris hati isterinya. Dia menggunakan perkataan-perkataan yang lembut, perkataan-perkataan yang tidak menyebabkan isterinya terguris hati, berbahasa hati dengan suaminya tersebut. Dia menunjukkan contoh yang baik dari aspek ibadat. Dia menunjukkan contoh yang baik dalam aspek pemakaian, dari aspek makan minum. Ini tanggungjawab seorang suami, perlu mempunyai akhlak yang mulia, yang baik, yang boleh diikuti oleh isterinya. Suami menunjukkan contoh bagaimana muamalat dan hubungannya dengan keluarga, dengan ibu dan ayah, atau ibu ayah kandung ataupun ibu ayah mertua. Dia jaga hubungan itu. Ini akhlak yang perlu ada dalam kekeluargaan. Di samping itu, isteri juga kena ada akhlak yang baik, kepribadian yang mulia juga. Dia kena jaga rahsia kekeluargaan ini, kekeluargaan dia kena jaga. Dia tak boleh cerita ke orang. Susah dan payah setara mana pun, dia hanya simpan dan jaga rahsia keluarga ini. Dia tak cerita keaiban keluarga kepada orang lain, hatta kepada mak dan ayah dia. Diceritakan kepada kita satu riwayat yang sahih. Apabila Nabi Ismail alaihissalam berkahwin, ketika itu Nabi Ismail alaihissalam berada di Mekah, dan ayah Nabi Ismail iaitu Nabi Ibrahim berada di Palestin. Apabila Nabi Ismail berkahwin, ayah Nabi Ismail iaitu Nabi Ibrahim ni tak ada. Baginda berada di Palestin. Jadi isteri Nabi Ismail ni tak kenal ayah mertua dia. Sehinggalah satu hari Nabi Ismail bekerja keluar memburu, mencari rezeki untuk keluarganya. Waktu dia pergi keluar mencari rezeki ini, Nabi Ibrahim datang daripada Palestin, pergi ke rumah Nabi Ismail alaihissalam. Bila sampai, didapati Nabi Ismail tak ada. Yang ada hanyalah menantunya. Menantunya ini tak kenal Nabi Ibrahim yang merupakan ayah mertuanya. Dia tak kenal. Maka bila Nabi Ibrahim sampai, dijemputlah. Dijadikan Nabi Ibrahim ini sebagai tetamu. Dan ketika berbual, Nabi Ibrahim tanyakan tentang keluarga, tentang keadaan Nabi Ismail dan keluarganya. Isteri Nabi Ismail alaihissalam, bila ditanya macam tu, tiba-tiba dia cerita bahawa Nabi Ismail dan bahawa dia ni hidup dengan Nabi Ismail dalam keadaan yang susah, dalam keadaan yang payah.
hidup dalam keadaan yang miskin. Cerita tentang kekurangan dan keaiban. Sehinggalah akhirnya apabila Nabi Ibrahim AS hendak beransur pergi, nak pergi dah, Nabi Ibrahim telah menyampaikan pesan, minta supaya isteri Nabi Ismail ni bagi tahu kepada suaminya nanti satu pesanan. Nabi Ibrahim berpesan supaya supaya isteri ataupun menantunya ini, walaupun menantu dia tak tahu ini ayah mertua dia, pesan supaya sampaikan kepada Nabi Ismail supaya tukar bendul rumah. Tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim dah berlalu pergi dan kemudian baliknya Nabi Ismail alaihissalam, Nabi Ismail tanya ada sesiapa datang ke tidak. Isteri dia cerita bagi tahu dia ada seorang tua datang. Lalu Nabi Ismail tanya, Nabi orang tua ini ada apa pesanan tak untuk aku? Isteri kata ada pesanan. Pesanannya apa? Iaitu pesanan supaya tukar bendul rumah. Tuan-tuan, saya fikirlah kalau isteri Nabi Ismail ni tahu apa maksud tukar bendul rumah, dia tak akan bagi tahu pesanan itu kepada Nabi Ismail. Tapi kerana tak faham, dia cerita, dia beritahu kepada Nabi Ismail. Lalu Nabi Ismail kata, kamu tahu tak siapa lelaki tua ini? Lelaki tua itu ialah ayahku, iaitu Ibrahim. Dan dia berpesan supaya tukar bendul rumah kerana itu maksudnya suruh tukar isteri lain. Ceraikan engkau dan kahwin dengan wanita yang lain. Maka diceraikan isterinya tersebut. Kemudian Nabi Ismail kahwin dengan wanita yang lain dan sama situasinya juga. Nabi Ismail alaihissalam keluar mencari rezeki dan Nabi Ibrahim datang waktu Nabi Ismail tak ada ni. Bersembang dengan isteri Nabi Ismail, bertanya khabar tentang keluarga ataupun tentang kehidupan Nabi Ismail. Isteri kedua ni tak macam isteri pertama. Dia kata, Alhamdulillah, kehidupan kami baik, tak ada masalah. Dia tak cerita kekurangan, keaiban, hidup payah, susah, tak cerita. Maka apabila demikian, Nabi Ibrahim AS apabila nak meninggalkan menantunya tersebut, berpesan supaya sampaikan kepada suaminya Ismail bahawa kekalkan bendul rumah ni. Tak payah tukar bendul rumah. Tuan-tuan, bila Nabi Ibrahim pergi, Nabi Ismail dah balik, Nabi Ismail tanya ada orang datang tidak, diceritakan ada yang datang yang tua, lalu dipesankan supaya jangan tukar bendul rumah, kekalkan dengan bendul rumah yang ada ni. Lalu dia beritahu kepada isterinya, Nabi Ismail kata itu maknanya, itu ayahku yang suruh aku jangan ceraikan engkau, hidup dengan kau dengan baik. Maksudnya apa? Maksudnya ialah isteri ini dia kena pandai jaga keluarga, rahsia keluarga. Jangan cerita ke orang walaupun ada kekurangan, walaupun ada kelemahan, walaupun ada keaiban, dia kena jaga. Ini akhlak seorang isteri dalam bab kekeluargaan ini. Dia tak boleh cerita hatta kepada ayah kandung dia, mak kandung dia. Seorang isteri ini dia sudah bertanggungjawab kepada suaminya. Dia mesti mendahulukan suaminya. Bahkan lebih daripada ayah dan ibu kandungnya sendiri. Jadi itulah beberapa perkara yang boleh saya sebut berkenaan dengan akhlak kekeluargaan. Moga-moga dengan sedikit apa yang saya sampaikan ini dapat memberikan peringatan, walaupun anda semua ni mungkin tak berkahwin lagi, tapi paling kurang dengan maklumat dan ilmu yang saya sampaikan ini dapat dijadikan sebagai panduan bagaimana untuk kita membina rumah tangga yang baik,
apakah akhlak-akhlak yang perlu kita jaga dalam bab kekeluargaan ini, supaya keluarga yang kita bina, institusi kekeluargaan yang kita bina itu berteraskan kepada ajaran agama Allah yang membawa keharmonian dalam kehidupan kita, yang membawa kepada kebahagiaan di antara suami dan isteri. Dan seterusnya, pastinya bila suami isteri memahami akhlak yang perlu ada pada diri masing-masing, dia akan membawa kesan yang baik dalam pembinaan dan pentarbiahan anak-anak pula. Kalau ada anak-anak nanti, suami yang memahami akhlak, isteri yang memahami akhlak kekeluargaan ini, pastinya keluarga yang dibina dengan anak yang dilahirkan, anak juga adalah menjadi anak yang soleh dan solehah, insya-Allah, apabila suami dan isteri menjaga akhlak sebagaimana yang telah saya terangkan tadi. Keluarga yang bahagia, yang tidak berbala, yang tidak berpecah belah, yang tak bercerai-berai, anak yang merasai kasih sayang daripada ibu dan bapa, yang hidup dalam keadaan harmoni tadi, membesar dengan Al-Quran dan hadis, membesar dengan kekeluargaan yang berteraskan kepada akhlak Islamiah sebagaimana yang telah kita terangkan. Moga-moga dengan sedikit apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.